Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton pentaksiran Bilik Darjah PBD di Didik TV KPM. Kita akan teruskan dengan Cikgu Mat untuk berkongsi macam mana kita nak tentukan tahap penguasaan. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Kita teruskan ya. Bagaimana penentuan? Baik. Penentuan tahap penguasaan pada seseorang murid itu. Kita lihat dalam PBD, pentafsiran ini boleh dilaksanakan secara formatif, sumatif, dan pelaksanaan itu boleh dinilai melalui lisan, pemerhatian dan bertulis. Baik. Walaupun kemahiran membaca, boleh tak dinilai dalam secara pemerhatian? Boleh. Secara lisan boleh, secara bertulis pun boleh. Kita lihat. Saya bagi satu petua. Baik. Bagaimana kita hendak meletakkan tahap penguasaan ataupun TP kepada murid-murid kita. Pada tahap sangat terhad, guru atau kawan membaca, murid yang dinilai itu mengajuk sahaja bacaan guru. Baik. Tadi kita lihat video tadi, bagaimana seorang murid mengajuk sahaja bacaan guru. Itulah tahap perkembangan untuk standard pembelajaran 2.2 dan begitu jugalah tahap penguasaan. Baik. Untuk TP1. Seterusnya TP2, murid itu membaca. Tetapi kita lihat murid itu ada tersangkut dan guru mencelah. Banyak, berapa persen? Mungkinlah kita kata lebih kurang 40%, 30%. Itu baru tahap TP2. Baik. Dan TP3, TP yang amat diharapkan oleh semua guru. Ya. Guru hanya membimbing bacaan murid itu suku bimbingan. Kalau 10 atau 3 perenggan, murid dikawal oleh guru 3 ayat atau 4 ayat sahaja. Baik. Seterusnya kita lihat tahap baik. Tahap baik ini paling ramai di dalam kelas, paling banyak di dalam kelas. Murid ada keyakinan, tetapi dia tak dapat. Murid ini tidak dapat membantu rakan-rakan untuk diri dia sendiri sahaja. Baik. Ini tahap atau tahap penguasaan 4. Sangat baik dengan cemerlang. Sangat baik dengan cemerlang ini ada sedikit saja perbezaan. Murid itu dapat menjelaskan kepada kawan. Baca, dia dapat menjelaskan, dapat membantu kawan. Tetapi apa beza tahap penguasaan 6? Tahap penguasaan 6 ini ada 4K1N. Baik. Apa itu 4K1N? Murid itu boleh berkomunikasi dengan kawan. Murid itu boleh berkolaboratif dengan kawan. Murid itu kritis, kreatif dan dapat menjadi guru kecil. Contoh saya kata tadi, suri teladan. Baik. Boleh membantu kawan supaya kawan-kawan itu berjaya membaca. Dan ingat satu lagi, N. N ini nilai. Nilai. Contoh, murid ini pandai, hebat. Tetapi apabila membantu kawan, mengeluarkan kata-kata yang tak baik kepada kawan itu. Ataupun pergi membuat laporan kepada guru dengan tak pandailah, tak hebatlah, susah nak mengajar dia. Berarti murid itu belum lagi pada tahap penguasaan 6. Baik. Pada berdasarkan standard pembelajaran tersebut. Ini catatan perkembangan. Bagaimana guru memindahkan tahap perkembangan murid tadi berdasarkan standard pembelajaran. Guru boleh buat dalam rekod mengajar. Baik. Boleh pindah dalam buku latihan, anekdot, pelbagai. KPM tidak menetapkan khusus. Saya bagi contoh apa yang saya ajar tadi, iaitu saya menggunakan kemahiran 2.2 dan di tepi itu ialah perekodan saya. Baik. Perekodan ini bukan ditetapkan oleh KPM. Seperti yang saya cakapkan tadi, perekodan ini bebas kepada guru untuk membuat catatan. Baik. Baik, kita lihat bagaimana. Contoh, daripada kalangan murid-murid kita. Pada hari itu saya mengajar kemahiran tadi, saya mengajar kemahiran 2.21. Ya. Dan kita pindahkan. Saya bagi contoh Aiman. Amin. Aiman kah? Amin. Boleh? Saya bagi contoh apabila saya mengajar kemahiran 2.11. Iaitu
membaca dengan sebutan yang betul. 2.11. Saya membuat catatan pada perekodan saya kepada murid tersebut. Begitu, apabila saya mengajar 2.12, saya membuat catatan tahap perkembangan murid itu. Murid itu dapat menguasai atau tidak pada kemahiran tersebut. Baik. Jadi, seterusnya kita juga pergi pada 2.21. Murid itu dapat berapa? Murid ini dapat 5. Murid ini dapat 2.12. Murid itu dapat berapa? Dapat 4. Dan kita lihat pula 231. Tadi 221. Yang bahan yang kita gunakan semasa PDP kita iaitu membaca, memahami untuk membuat keputusan dan membuat pertimbangan. Baik. Jadi 221. Murid ini dapat berapa? Saya bagi 5. Apa maksud 5 tadi? Untuk dia dapat menjelaskan kepada kawan. 4K1N mungkin murid ini belum kuasai. Murid ini belum dapat lagi berkomunikasi dengan kawan-kawan dengan baik. Baik. Seterusnya kita lihat 2.32. Murid ini dapat 4. Di sini kita lihat standard pembelajaran yang kita ajar itu, kita telah mencatat tahap penguasaan atau tahap perkembangan pada murid tersebut. Daripada keseluruhan ini, barulah guru membuat pertimbangan untuk memberi tahap penguasaan pada seseorang murid tersebut. Baik, maknanya mereka akan mendapatkan tahap penguasaan keseluruhan Ya. daripada 6, 4, 5, 5 dan 4 ni. Betul. Baik, baik. Jadi, seorang guru perlu membuat pertimbangan yang sewajarnya. Jangan ada emosi, jangan marah-marah, kan? Nak buat pertimbangan. Apabila berdasarkan standard-standard pembelajaran yang guru-guru ajar tadi, telah tercatat, daripada situ guru membuat pertimbangan. Bagaimana nak memberi, hendak memberi tahap penguasaan. Kena ingat, 2.11 itu, kalau dapat 6, mungkin banyak murid yang dapat 6. Sebab itu asas. Baik. 2.11 itu asas sahaja. Jadi, apabila kita melihat 2.21, standard pembelajaran itu makin lama makin tinggi. Bermula dari aras kemahiran berfikir aras rendah, pergi kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Di situ guru perlu membuat pertimbangan untuk melihat aras kebat tersebut, barulah murid memberi atau guru memberi tahap penguasaan kepada murid tersebut. Baiklah, Cikgu Mat. Nampaknya waktu begitu cemburu dengan kita. Jadi saya nak minta Cikgu Mat kongsikan rumusan ringkas terhadap apa yang telah kita bincangkan hari ini. Silakan Cikgu. Terima kasih. Sebagai rumusannya, guru dan murid saling memerlukan untuk memberi PBD. Dan PBD, pentafsiran bilik darjah ini, para guru perlulah mengajar berdasarkan standard pembelajaran. Daripada standard pembelajaran itu, guru mengeluarkan maklumat atau catatan tahap perkembangan murid untuk memberi tahap penguasaan murid secara keseluruhan. Itu. Baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Mat Arifin Ismail dari SJKC Batang Kali Selangor di atas perkongsian PBD dalam bahasa Melayu bagi sekolah rendah. Terima kasih juga jurubahasa isyarat yang membantu kita hari ini, Cikgu Rosyahidah Zulkifli dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan, Pahang. Terima kasih semua yang menonton pentaksiran Bilik Darjah di Didik TV KPM. Saya Nisa K. Terima kasih, semoga kita bertemu lagi. Didik TV KPM